Okey, so kita nak sambung subtopik seterusnya iaitu lemak. Okey, so dalam lemak apa kita akan belajar? Sebelum tu kita tengok dulu gambar di bawah ni. So lemak ni fikir dulu apa dia siri homolog bagi lemak dan apakah kumpulan berfungsinya. Kemudian kalau kita tengok gambar-gambar ni, kita ada minyak zaitun, minyak sapi, lemak ayam, minyak kelapa, minyak bunga matahari, buah avokado, margarin. So ada lemak yang kita nampak dalam bentuk pepejal, ada juga yang dalam bentuk cecair. Okey, cecair tu maksudnya dia minyak dan lemak tu yang dalam bentuk pepejal. So dalam bab lemak ni, apa yang kita akan belajar? Yang pertama kena tahu apa maksud minyak. Kemudian apa itu maksud lemak? Okey, kepentingan lemak dalam proses dalam badan kita. Okey, kemudian menyatakan sumber minyak dan juga lemak. Okey, minyak dengan lemak ni berasal daripada apa? Kemudian senaraikan kegunaan minyak dan lemak, menyatakan perbezaan antara minyak dan lemak, mengenal pasti formula struktur molekul lemak bagi asid lemak tertentu. So kita ada lemak, kemudian kita ada asid lemak. Kemudian apa itu lemak tak tepu, apa itu lemak tepu, dan kita kena membanding dan membezakan lemak tepu dan lemak tak tepu. Kemudian menyatakan proses penukaran daripada lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey, menyatakan kesan pengambilan lemak terhadap kesihatan. Kemudian memerhatikan proses pengekstrakan sawit, minyak sawit. Kemudian mewajarkan penggunaan minyak sawit dalam kehidupan harian kita. So lemak dan minyak ni sebenarnya adalah sama ataupun tidak. Okey, so sebenarnya lemak dan juga minyak adalah sama, iaitu kedua-duanya adalah ester. So ingat balik apakah kumpulan berfungsi bagi ester. Kita tahu siri homolognya ester. Jadi apakah kumpulan berfungsi bagi ester? Okey, kumpulan berfungsi bagi ester adalah C double bond O, iaitu karboksilat. Okey, karboksilat. Okey, so kita teruskan. Apa beza lemak dengan minyak? So sebenarnya lemak dengan minyak. Lemak ni dalam bentuk pepejal dan biasanya datang daripada haiwan. Okey, dia punya sumber adalah haiwan, dan juga minyak ini adalah sumbernya daripada tumbuhan dan biasanya dia adalah cecair pada suhu bilik. Kita tengok kat sini dia kata lemak dan minyak mempunyai sifat kimia yang hampir sama, okey, tetapi berbeza dari segi fizik. Okey, lemak wujud dalam bentuk pepejal pada suhu bilik, manakala minyak wujud dalam bentuk cecair pada suhu bilik. Okey, selain itu lemak boleh diperoleh daripada haiwan. Macam saya tulis tadi kat atas, lemak daripada haiwan, okey, minyak daripada tumbuhan. Okey, contohnya apa lemak daripada haiwan? So contohnya lemak ayam, lemak kambing, mentega, minyak sapi. Jangan lupa juga lemak kita lemak manusia kan. Kemudian minyak, contohnya kita ada minyak kelapa sawit. Ini yang banyak kat negara kita. Kemudian minyak kelapa, minyak zaitun, minyak kacang soya, minyak jagung, minyak yang olive oil, minyak olive kan. Macam-macam lagi lah. Kemudian ni yang saya kata tadi, kedua-dua lemak dan minyak sebenarnya adalah ester yang dihasilkan daripada tindak balas pengesteran antara, sebelum ni kita belajar pengesteran mesti ada alkohol dan juga asid karboksilik. Okey, so dekat sini alkoholnya adalah gliserol ataupun nama lain dia adalah propan 123 triol. Okey, ni karbon 1, karbon 2, karbon 3. So ada 3 karbon. Biasa kita lukis melintang, yang ni kita lukis menegak. Okey, so propan 123 triol ni dia ada 3 kumpulan hidroksil. Okey, dan juga asid karboksiliknya adalah asid lemak. So apa itu asid lemak? Asid lemak sebenarnya adalah asid yang mengandungi, okey, asid lemak dia adalah asid karboksilik sebenarnya, tapi dia berantai panjang, mengandungi 12 hingga 18 karbon per molekul. Okey, ingat asid lemak adalah asid karboksilik yang berantai panjang. Okey, biasanya lebih daripada 12 karbon hingga 18 karbon lah. So ingat ni lebih daripada 12 karbon. Okey, dan lebih kurang macam ni lah. Okey, ini untuk asid lemak. Okey, asid lemak ni sebenarnya adalah asid lemak ni sebenarnya adalah asid karboksilik. Okey, asid karboksilik. So bila asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol, okey, gliserol ni alkohol. Okey, bila asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol, dia akan menghasilkan
ester iaitu lemak. Ini contoh asid lemak, kita panggil ini asid lemak yang terdapat dalam kelapa sawit. So nama dia asid palmitik. Palm kan, palm oil, palmitik. Okey, so nampak dia ada C double bond O OH. Ini adalah kumpulan karboksil. Okey, kumpulan karboksil daripada asid lemak, asid karboksilik. Okey, kumpulan karboksil, kumpulan berfungsi asid karboksilik. Okey, so cara nak tulis sebab dia panjang, so kita boleh buat secara mudah. Okey, secara mudahnya kalau kita tengok kat sini, cara mudah nak lukis nak tulis formula molekul dia. Sini ada COOH, ini COOH. Kemudian saya tukar color sikit. Okey. Kemudian ini ada CH2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So CH2 ni berulang sebanyak 14 kali. So COOH, CH2 ni saya ulang 14 kali. Okey, hujung sekali adalah CH3. So CH3 kat hujung. Okey, ini adalah formula struktur ataupun kita kata condense. Okay, formula struktur ringkas. Okay, kita pernah belajar dulu kan. Alright, so ini adalah asid lemak. Asid lemak adalah asid karboksilik yang berantai lebih daripada 12 karbon. Karbonnya lebih daripada 12. So ini macam mana lemak terhasil? So gliserol, satu molekul gliserol, ini ada satu molekul. Okey, satu molekul gliserol dengan 3 molekul asid lemak. Saya ambil contoh asid lemak tadi adalah asid palmitik. So 3 molekul asid palmitik. Okey, ini 1, ini 2, ini 3. Okey, 3 molekulnya. Okey, bila dia bertindak balas sama macam ester dulu. Okey, OH daripada asid karboksilik dengan H daripada alkohol akan menghasilkan air. Oleh kerana ada 3 molekul lemak, so kita akan dapat 3 molekul air. Okey, so bila air dah keluar, so dia akan jadi macam inilah, gabung terus, kita akan dapat lemak. Okey, kalau nama dia kat sini nama dia dekat sini asid palmitik. Asid palmitik. Okey, nama lemak yang terhasil ni adalah tripalmitin. Tripalmitin. Okey, dia datang daripada palmitik, dia jadi tripalmitin. Kenapa tri? Sebab dia ada 3 molekul lemak. So tripalmitin. Kalau nama asid tu asid stearik, dia akan jadilah tristerin. Okey, ataupun mungkin awak pernah dengar dekat bio, gliserol campur dengan asid lemak, kita akan dapat secara umumnya namanya triglycerida. Okey, so mungkin awak pernah jumpa dekat bio dulu lah, awak belajar bio kan. Ada cerita pasal asid lemak. Okey, so kita teruskan. Okey, ini tadi saya tunjukkan satu molekul gliserol, 3 molekul asid lemak akan menghasilkan satu molekul lemak. Okey, asid lemak tu tak semestinya satu asid yang sama. Maksudnya semua, kalau palmitik, 3 palmitik. Okey, kemungkinan molekul pertama ni palmitik, yang kedua ni stearik, yang ketiga ni mungkin olik, berbeza-beza. Mungkin boleh sama, mungkin juga boleh berbeza. Sebab tu dia kata kat sini R ni adalah alkil, maksudnya yang CH3, CH2 yang panjang tu. R1, R2, R3 masing-masing mewakili kumpulan alkil yang sama atau berlainan. Kalau sama, maksudnya nama dia macam ni lah. Okay, kalau sama palmitik semua, namanya tripalmitin. Tapi kalau setiap satu ni berbeza, nama dia akan berubah lah. So dalam level awak ni kita tak perlu nak tahu nama dia. Okey, so ini adalah kepentingan lemak dalam badan, dalam proses dalam badan kita. Okey, sebab dalam buku teks bahasa Melayu tak ada gambar ni, jadi saya ambil yang bahasa Inggeris. Sebenarnya kepentingan lemak ni sebagai pelindung organ. So dia kata kat sini, fat surround and protect vital internal organ in our body. Dia melindungi organ dalaman dalam badan kita. Sebab tu dia kata juga fat molecule form the protective membrane of each cell. Dalam sel awak belajar sel haiwan kan, awak ada belajar fosfolipid kan. So itu adalah lemak lah. Okay, dia melindungi sel badan manusia. Okay, awak bayangkan sel awak yang sangat kecil tu ada lemak di situ untuk melindungi sel. Okay, kemudian sumber tenaga. Okay, fats and oil store energy as body fat. Okay, lemak badan lah. So dia sebagai sumber tenaga. And then fats release energy during the cell respiration. Bila ada berlakunya respirasi sel, dia akan membebaskan tenaga. Kemudian sebagai penebat haba, so dia kata fats under the skin act as thermal insulator. Macam mana lemak bawah kulit ni kan? Cuba awak bayangkan kalau awak makan ayam kan, ataupun awak beli ayam dan awak basuh
dah potong tu, bawah kulit tu awak nampak warna kuning-kuning tu lemak lah, lemak di bawah kulit. Okey, dia kata lemak tu sebagai thermal insulator. Okey, tu sebagai penebak haba lah, untuk to keep our body warm, untuk menyebabkan apa, supaya badan kita sentiasa keadaan yang suhu yang sesuai untuk badan manusia lah. Okey, kemudian source of nutrient, sebagai sumber nutrien. Okey, dia kata fats, lemak ini membantu membawa vitamin yang larut lemak. Vitamin larut lemak ada A, D, E, K kan, vitamin adik tu. So yang itu vitamin yang larut lemak. Kalau tak ada lemak, vitamin tu kita tak boleh nak serap dalam badan. Okey, next. Okay, apa itu lemak tepu dengan lemak tak tepu? So sebenarnya lemak ni terbahagi kepada dua, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. So lemak tepu adalah ester yang terdiri daripada asid lemak tepu. Kalau asid lemak dia adalah asid lemak tepu, okay, asid lemak tepu campur dengan gliserol macam ni, asid lemak tepu campur gliserol, so kita akan dapat lemak tepu. Tapi kalau gliserol bertindak balas dengan asid lemak tak tepu, kita akan dapat lemak tak tepu lah. Okay, so lemak tak tepu adalah hasil tindak balas antara gliserol dengan asid lemak tepu. Lemak tak tepu, asid lemak tak tepu bertindak balas dengan gliserol. So itu dua jenis lemak. Okay. Okey, apa itu asid lemak tepu? Asid lemak tepu, ikatan dia semua ikatan tunggal. Dia tak ada ikatan ganda dua. Okey, maksudnya dia dah maksimum, tak boleh nak tambah, tak boleh nak keluarkan. Okey, tapi asid lemak tak tepu, dia ada sekurang-kurangnya ada satu karbon-karbon ganda dua. Kalau ada satu, kita panggil sebagai mono tak tepu. Okey, kalau ada satu karbon-karbon ganda dua, kita panggil sebagai mono tak tepu. Okey, kemudian kalau kita ada lebih daripada satu, okey, kalau ada sekurang-kurangnya satu ikatan karbon-karbon ganda dua, mono tak tepu. Kalau ada lebih daripada satu karbon-karbon ganda dua, kita panggil poli tak tepu. Okey, poli tak tepu. Lebih daripada satu karbon-karbon ganda dua. Kita tengok bawah ni lah ada contoh dia. Okey, untuk lemak tepu ni biasanya takat lebur dia tinggi. Bila takat lebur tinggi, biasanya dia berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik lah ni. Okay, dia berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik. Tapi kalau asid lemak tak tepu, biasanya takat leburnya lebih rendah dan berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Kenapa dia berada dalam keadaan pepejal dan cecair ni? Bila takat lebur tinggi ni maksudnya, okey, satu kita kata daya tarikan, okey, antara molekulnya kuat. Okey, bila kuat, lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, berbanding lemak tak tepu, takat leburnya lebih rendah. So bila lebur rendah, maksudnya satu, daya tarikan antara molekul lemak, okey, lebih lemah. Okey, bila dia lemah tu maksudnya lemah kurang daripada lemak tepu lah. So kurang tenaga haba digunakan, okey, untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, so rasanya lemak tak tepu ni dalam keadaan cecair yang kita panggil minyak tu kan. Okey, so datang lemak tepu daripada haiwan, lemak tak tepu daripada tumbuhan. Kandungan kolesterol, kolesterol awak dah belajar juga dekat bio, ada LDL, high density lipoprotein, dengan HDL, high density lipoprotein. Density saya pun dah lupa apa bahasa Melayu dia. Nantilah saya fikir balik.
kandungan. Kemudian untuk lemak tepu dia tinggi, kolesterol dia tinggi, so tak apa nak bagus. Okey, so kalau kita tengok molekul dia, lemak tepu ni tadi kan dikata dah maksimum. Mana? Maksimum. Bila maksimum biasanya dia tak fleksibel. Sebab tu daya tarikan antara molekul dia kuat dan banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Berbanding lemak tak tepu, dia ada karbon-karbon ganda 2, so dia lebih fleksibel dan molekul dia lebih kecil. Okey, sebab dia kurang atom kan, atom hidrogen tu. So daya tarikan molekulnya lebih lemah dan kurang tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut. Okey, ini contoh dia lah. Nanti saya tunjuk kat bawah asid lemak tepu. Kalau asid lemak tepu dia akan menghasilkan lemak tepu. Tapi kalau asid lemak tak tepu dia akan menghasilkan lemak tak tepu. Ini contoh dia lah. Asid lemak tepu kita ada asid laurik. Asid laurik ini 1 karbon campur 10, 11. Sorry, dia ada tulis sini 12 karbon. Kemudian kita ada asid laurik, asid palmitik 16 karbon, asid stearik 18 karbon. Okey, kalau lemak tak tepu pula, contohnya asid olik. Olik 18 karbon, dia ada 1 karbon-karbon ganda 2. Okey, so kita panggil mono tak tepu. Okey, kemudian kita ada juga asid linoleik 18 karbon, ada 2 ganda 2. Asid linolenik 3 karbon ganda 2. Okey, dia ada 18 karbon, so kita panggil poli tak tepu lah. Asid lemak poli tak tepu akan menghasilkan lemak tak tepu. Okey, itu lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, so kalau dia kata kenapa satu lemak tu lemak tepu, kerana lemak tepu tersebut mengandungi asid lemak tepu. Okey, ikatan karbon-karbonnya adalah semua ikatan tunggal. Okey. Okey, seterusnya. Sebenarnya dalam suatu sebatian tu kemungkinan dia mengandungi campuran lemak tepu dan lemak tak tepu. Contohnya kan kita tengok minyak sawit. Minyak sawit yang kita biasa guna. Okey, minyak sawit kita biasa guna ni kalau kita tengok kandungan lemak tepu dia 44 campur 45 adalah 49%. Okey, dan asid lemak tak tepu dia 40 campur 10 campur 1 51%. Okey, kalau suatu lemak tu mengandungi lebih banyak lemak tepu. Okey, sekarang ni kita tengok minyak sawit dulu. Lemak tepu dia 49, lemak tak tepu dia 51. Maksudnya yang ni, lemak tak tepunya melebihi lemak tepu. Jadi kita panggil minyak sawit ni sebagai lemak tak tepu sebab dia lebih banyak tak tepu. Berbanding kita tengok mentega. Mentega 10 campur 25, ni 45 campur lagi 21, 45, 66. Ni 6% adalah lemak tepu. Manakala 34% lagi adalah lemak tak tepu. Jadi lemak tepunya lebih banyak. Jadi kita katakan mentega ni adalah lemak tepu. Okey. So lemak tak tepu, oleh kerana lemak tak tepu ni ada ikatan karbon-karbon ganda 2. Ganda 2 tu boleh jadi ikatan tunggal. Okey, kita ingat balik masa kita belajar alkena dulu ada tindak balas penghidrogenan. Tindak balas penghidrogenan ataupun kita kata tambah hidrogen. Okey, di mana ikatan ganda 2 akan diputuskan menjadi ikatan tunggal dan 2 atom hidrogen akan ditambah. So kita buat proses penghidrogenan. Okey, penghidrogenan ni Okey, ikatan ganda 2 akan putus dan hidrogen akan ditambah. Okey, so untuk penghidrogenan ni, okey, dia mesti dilakukan dalam ini nikel sebagai mangkin. Okey, nikel sebagai mangkin dan suhunya adalah 180 darjah. 180 darjah. Okey, so biasanya digunakan untuk pembuatan margarin. Margarin ni daripada minyak, kita nak jadikan dia pepejal. So kita tak buatlah proses penghidrogenan. Okey, lemak tak tepu dia akan jadi lemak tepu sebab ikatan ganda 2-nya semua sudah bertukar kepada ikatan tunggal. Okey. Dan akhir sekali, kesan lemak ke atas kesihatan, LDL versus HDL. Yang mana bagus kan? So apa itu LDL dengan HDL? Kita tengok terdapat 2 jenis kolesterol iaitu LDL dan juga HDL. Okey, kolesterol LDL ni kalau ikutkan namanya low density lipoprotein. Okey, ketumpatannya rendah, low density lipoprotein. Okey, bila banyak LDL menyebabkan pengenapan plak pada dinding salur darah, vena ataupun arteri dan menyebabkan sakit jantung dan angin ahma. Tapi HDL dia adalah high density lipoprotein. Okey, ketumpatan tinggi. Yang tadi ketumpatan rendah.
HDL ni akan mengurangkan pengenapan pada dinding arteri. Jadi LDL dengan HDL mana bagus? Jawapannya adalah HDL. Okey, HDL lebih bagus. Biasanya HDL ni lebih banyak dalam minyak sayuran. Okey, dia kata kat sini lemak haiwan ataupun lemak tepu mengandungi banyak LDL, so tak berapa bagus. Berbanding minyak sayuran, mengandungi banyak HDL yang bagus. So memakan makanan yang tinggi lemak haiwan akan meningkatkan kandungan LDL dalam darah. So kita boleh kena penyakit arteriosclerosis. Macam itulah. Okey, dan akhir sekali adalah minyak sawit. Sebab negara kita ni antara pengeluar minyak sawit terbesar di dunia. Okey, so dia kata kat sini minyak sawit diekstrak daripada buah sawit yang segar. Minyak sawit mengandungi 49% asid lemak tepu dan 51% lemak tak tepu. So kita kelaskan dia sebagai lemak tak tepu lah, sebab lemak tak tepu dia banyak. Minyak sawit digunakan untuk memasak, membuat margarin, coklat, kek, aiskrim dan juga mi. Dan apakah kebaikan minyak sawit ni? Kelebihannya, minyak sawit ni berbanding yang lain, yang pertama dia kata kaya dengan vitamin E, merupakan antioksidan yang kuat. Kemudian kaya dengan beta-carotene yang mengandungi vitamin A. Vitamin A ni membantu menguatkan sistem immunity. Dan minyak sawit ni tak ada kolesterol. Tapi orang Malaysia ni suka beli minyak olive oil lah, sunflower oil lah. Padahal ni minyak tu mahal. Okay, sebenarnya kalau dekat Malaysia, minyak sawit ni dah bagus dah. Tak perlu nak beli minyak-minyak yang lain tu. Minyak yang lain tu mahal sebab sumber dia, contohlah sunflower oil kan, minyak bunga matahari. Bunga matahari tu kecil. So bila kecil, dia perlukan banyak, kuantiti yang banyak untuk dapatkan contohnya 1 liter minyak. Berbanding minyak sawit. Minyak sawit ni sebab sawit tu besar. Okay, jadi kuantitinya perlu sikit lah berbanding dengan bunga matahari tadi. Kita dapat 1 liter. So sebab tu harga dia lebih murah. Okay, kalau orang Eropah, diorang kata minyak sunflower ni lagi bagus, sunflower oil ni bagus kan, sebab diorang tak ada minyak sawit. Sebab negara diorang negara sejuk, tak boleh nak tanam sawit. Jadi sebenarnya minyak sawit dekat Malaysia ni pun dah bagus. Dia tak ada kolesterol. Tapi jangan guna banyak kali. Sebab apa jangan guna banyak kali? Sebab minyak tadi daripada banyak unsaturated, dia akan jadi saturated. Daripada banyak yang tak tepu, dia boleh jadi tepu. Dan kita katakan minyak ni bila guna banyak kali, dia akan teroksida. Dia akan jadi tengi. Bau minyak tu akan makin lama busuk lah bau dia, tak elok. Jadi kita jangan guna minyak tu banyak-banyak kali. So kalau nak goreng tu pun mungkin 1 atau 2 kali saja. Lepas tu kena tukar minyak lain. Okey, so itu sahaja untuk lemak. Okey.